berhenti baca. Berhenti baca tu. Hari ni kita sambung balik muka ayat 55. Tadabbur semalam 54 hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا
وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi kita merafa'kan puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik dan penguasa sekalian alam, yang maha agung, yang maha berkuasa, yang daripadanya kita datang dan kepadanya lah juga kita kembali. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat baca dari surah Kahfi beberapa ayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, mengganjari apa yang kita lakukan dan tetap terus memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amalan soleh. Dan sebagaimana kita sebut, kita baca sebelum daripada ni, Allah Ta'ala berfirman, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kekal dan lebih baik di sisi Allah dari sudut pahala dan lebih baik dari sudut harapannya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan, la haula wala quwwata illa billah. Sambungan ayat yang kita baca hari ini, ayat yang ke-55. Maksud dia, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ. Dan tiada yang menghalang manusia daripada beriman ketika datang petunjuk Al-Quran kepada mereka. Wa yastaghfiru rabbahum, dan daripada memohon ampun kepada Tuhan mereka. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, melainkan kerana kedegilan mereka dan kerana mereka menunggu didatangi azab yang memusnahkan yang telah menimpa orang-orang dahulu, au ya'tiyahumul azabu qubula, atau didatangi azab yang dilihat dan dihadapi. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat ini sifat orang yang menolak hidayah. Tidaklah yang menghalang manusia daripada beriman kepada hidayah Allah dan menghalang mereka daripada beristighfar kepada Allah, melainkan apa yang telah berlaku kepada orang sebelum daripada ni. Sama kufurnya manusia ni daripada dulu sampailah sekarang, sama sifat dia. Bukan kerana Islam tak betul, bukan kerana hujah tu tak ada. Apakah yang menyebabkan mereka menolak kebenaran? Dia dipanggil sebagai al-inad, degil atau tamarrud. Orang panggil jahat dia lah maknanya. Bukan disebabkan hujah tu tak ada.
Degil, manusia ni degil. Tu je penyakit daripada dulu sampailah sekarang. Keras kepala, termasuk juga keras kepala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala cerita daripada wa annahu ma mana'ahum min ittiba'i dzalika illa talabuhum an yushahidul adzab alladhi wa'adu bihi ayanan illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Sehingga mereka ni dia nak tengok azab tu sampai, barulah nak beriman. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut fa'asqit alaina kisafan minas sama'i in kunta minas sadiqin. Kalau betul kamu ni nabi, maka mana dia azab yang dijanjikan? Mereka degil. Sehingga datangnya azab, barulah mereka tak percaya. Lagi depan mata. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berkata Quraisy, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, kalaulah dia ni lelaki ni, itu Nabi Muhammad, orang yang benar, fa'amtir alaina hijarah, timpakan kepada kami azab batu yang menimpa daripada langit. Turunkan kepada kami hujan batu kalau betul dia ni rasul. Begitu. Jadi penyakit ni daripada dulu sampai sekarang sama. Dia panggil penyakit degil. Kalau kita tengok contoh, saya pernah sebut sebelum daripada ni, orang Quraisy ni apa hujah tak sampai kepada mereka. Hujah dari sudut hujah Nabi itu orang yang baik. Memang dia kenal dah Nabi daripada kecil orang baik. Hujah wahyu, Nabi tak pernah menipu. Kemudian mereka tidak mampu nak mendatangkan sesuatu seperti wahyu yang sampai kepada Nabi. Hujah baru ni kita dengar cerita asal awal surah Kahfi. Mereka sampai pergi tanya orang Yahudi di Madinah, macam mana nak test dia ni Nabi. Sehingga dia tanya 3 soalan. Salah satunya ialah kisah Ashabul Kahfi. Dan kemudian cerita tentang Zulkarnain ni. Nabi jawab. Walaupun 15 hari lepas daripada tu barulah turun wahyu, tapi sekurang-kurangnya jawapan yang mereka soal tu ada. Tapi mereka tetap tidak beriman. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, dia tak percaya pada Nabi. Dia tanya soalan tentang Masjidil Aqsa, Nabi boleh jawab. By the way, siapa dia sebenarnya bina Masjidil Aqsa? Malam saya pergi beli shawarma, orang Arab tanya, Ustaz, siapa dia bina Masjidil Aqsa? Kita pun duk cari asoda. Dan ni kan orang duk cerita Masjidil Aqsa kan. Siapa dia bina Masjidil Aqsa? Cuba kita teka. Tak boleh jawab, jawapan dia main ke depan. Ada dah jawapan, semalam cari dah. Pasal ni kan duk cerita tentang Masjidil Aqsa kan. Jadi nak tahu sejarah Masjidil Aqsa ni. Jadi bila Nabi SAW pergi ke Masjidil Aqsa, orang kafir Quraisy tanya sifat masjid, Nabi bagi tahu satu demi satu. Nabi jawab, dia tak nak dengar. Sampai ke tahap dia minta Nabi belah bulan. Dan Allah Ta'ala turunkan bulan depan Nabi. Tunjuk depan mereka, belah bulan, terbelah 2. Sebelah duduk kanan Nabi, sebelah duduk kiri Nabi. Kemudian cantum balik, naik sebelah ke langit. Tetap juga tidak beriman. Nak apa lagi sebenarnya? Nak apa sebenarnya? Ni dia panggil degil. Kedegilan. Aduh, penyakit ni bahaya. Sebab tu al-kibru batarul haq
wa ghamtun nas. Takabur, sombong ni, dia adalah pertama sekali menolak kebenaran. Tu sombong. Benda betul depan mata dah. Orang panggil, gerak dalam semut tu burung kau kambing. Burung kau kambing. Tak nampak gerak. Tiba-tiba baling batu terbang. Aku kata dah burung, nampak tu. Hak kamu tu kata biar terbang pun kambing-kambing jugalah. Nah, walaupun dah nampak dah, tapi dia tak nak kalah. Kerana tak nak kalah tu, walaupun terbang pun dia tetap kata, aku kata kambing-kambing, biar terbang pun. Punyalah tak nak kalah, contoh je tu. Tapi nak sebutnya, begitulah sifat degil yang ada. So kita sebagai orang yang beriman dan juga orang insaf lah, bahasa insaf, orang yang insaf, kita jangan jadi seperti mereka. Kalau ada hujah datang kepada kita daripada Nabi, sahih daripada Nabi, kita kena kata sami'na wa ata'na. Mungkin sebahagian orang dalam kekufuran dan keimanan tu jelas nampak, tapi sebenarnya sifat degil ni juga boleh menimpa sebahagian daripada orang yang beriman. Sebahagian dia beriman dah, tapi selama ni dia duk buat Islam dia tu Islam gaya nenek moyang. Hak dia di Islam ni Islam warisan. Dulu dia buat gini, pasal apa nenek moyang duk buat lagu ni? Dia dengar daripada dulu lagu duk buat lagu ni, tapi dia tak pernah tahu hujah apa orang buat. Tiba-tiba datang kepada dia satu hujah daripada Quran, satu hadis daripada Nabi yang menyatakan sebalik daripada apa yang dia lakukan, ataupun telah mendatangkan kepada dia satu amalan yang tak pernah dia lakukan, tapi ada hujah daripada Quran dan ada hujah daripada sunnah. Apa yang kita kena buat? Kita kena tunduk kepada wahyu sebagaimana perintah Allah. Jangan pula jadi penyakit seperti orang yang terdahulu. Apa dia orang terdahulu? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah, dia kata tak, kami nak ikut apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala tersebut, bila dikatakan kepada mereka ikutlah Allah dan ikutlah Rasul, dia kata cukuplah bagi kami apa yang nenek moyang kami ajar. Sehingga Allah Ta'ala kata awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Bagaimana sekiranya nenek moyang mereka itu tidak berakal dan tidak mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita nak ikut bab tu, kadang-kadang tradisi ni dia masuk dalam agak ajaran kita. Bila orang tengok, kita tengok orang duk tepung tawar. Tepung tawar tu ada amalan asal dia tu daripada ajaran Hindu. Betul. Lepas tu duk tabur bunyi, tabur gua tu, tabur gua ni. Itu semua ada amalan dulu-dulu, tapi diwarisi. Kalau orang tanya mana asal usul dia, tak tahulah. Ada tak petunjuk Quran dan juga sunnah? Takkanlah kita tak boleh buat muka orang lain buat belakang. Tu penyakit yang ada di dalam hati. Bila datang kepada kita petunjuk daripada Quran dan juga sunnah, dia jadi degil, payah nak tinggal. Pasal apa? Tak kena rasa, padahal jelas dah kepada kita. Bila kita kata perayaan bukan Islam, kita janganlah duduk terikut sangat. Dia berkata ni lah puak ni sikit-sikit tak boleh, keras, cadik, ekstrim. Kita ni kena jadi boleh belaka. Boleh belaka tu dah jadi pluralisme. Makna boleh belaka ni mengiktiraf semua agama tu sama. Dia agama dia, kita agama kita, maka dia pun betul, kita pun betul. Ataupun kita boleh buat hak dia buat, dia boleh buat hak kita buat. Sedangkan Al-Quran kata lakum dinukum waliyadin, bermakna mu buat hak mu buat, aku buat hak aku buat, tapi kena baca ayat sebelum daripada tu. La a'budu ma ta'budun.
wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bukan seperti mana orang lain ni faham. Orang lain ni faham, mu buat hakmu, aku buat hakmu. Aku buat hak aku, mu buat hak aku. Tapi kita agama masing-masing. Itu pahaman lah ni. Pahaman asal lakum dinukum waliyadin, maksud dia la a'budu ma ta'budun. Maknanya lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku, iaitu tidak bercampur. Tidak mencampur adukkan amalan Islam dengan agama bukan Islam. Kita tak menyertai perayaan mereka. Mereka pun tak menyertai perayaan kita. Pasal apa? Lakum dinukum waliyadin. Mari kepahaman pluralisme lah ni. Tak apa, kita buat hak dia buat pun tak apa. Yang penting hati kita Islam. Dia punya pun tak apa, dia mai kat kita. Yang penting ikut agama dia. Lakum dinukum waliyadin, bebas mana-mana. Tapi kita buatlah hak mana kita nak buat tu. Itu pluralisme yang berlaku zaman sekarang. Bila kita bawakan hujah macam tu, dia tak terima pula. Ekstrim dia kata. Ini penyakit hati dia panggil. Penyakit apabila kita ni tak nak menerima panduan wahyu daripada Allah. Yang paling kita bimbang ialah isu-isu berkaitan dengan akidah. Isu-isu yang boleh menyebabkan seorang itu apabila terlibat dengan ritual-ritual orang kafir, menyebabkan dia terkeluar daripada agama dia. Itu yang paling bahaya. Okey? Nah, kena ingatlah. Tidak ada yang menghalang manusia daripada beriman kepada Allah. Dan mereka minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan penyakit yang telah menimpa orang terdahulu, iaitu anta'tiyahum sunnatul awwali, mereka tunggu dulu azab nak datang. Lagi tak mari azab, lagi itulah dia tak nak beriman. Mari azab, tapi bila dah datang azab ni tak boleh nak buat apa dah. Takkanlah kita nak tunggu bala tu mari baru nak insaf belaka. Bila dah mari bala, tak sempat dah nak buat apa. Takkanlah nak tunggu Imam Mahdi belaka. Semua orang duk cakap, oh tunggu Imam Mahdi, tunggu Imam Mahdi. Jangan tunggu Imam Mahdi. Lah ni panduan wahyu tu ada ke tak? Ada. Kembalilah kepada wahyu. Itulah jalan keselamatan yang ada kepada kita. Au ya'tiyahumul azabu qubula, atau didatangi azab yang dapat dilihat dan dihadapi. Baik. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin, dan tidak kami utuskan rasul-rasul. Wa ma nursilul mursalin illa mubashshirina wa munzirin, melainkan sebagai pemberi berita gembira dan pemberi amaran. Ini fungsi Nabi. Ai qablal azab mubashshirina min sidqihim wa mubashshirina man saddaqahum wa amana bihim wa munzirina liman kadzdzabahum wa khalafahum. Jadi bila Nabi datang, memang cerita Nabi ni dua, bawa berita gembira dan bawa amaran, ancaman. Peringatan dan juga pemberi amaran. Kepada siapa? Berita gembira siapa yang beriman. Dan amaran kepada orang yang mendustakan dan menyelisihi mereka. Akan tetapi wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq, dan orang-orang yang kafir membantah dengan alasan yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan bantahan itu. Mereka bantah Nabi tapi hujah yang salah. Tak apalah pada mereka. Yang penting mereka boleh menolak kebenaran Nabi. Bantah macam-macam. Kalau Quraisy, apa yang berlaku?
Dia tak boleh lawan hujah, dia pun kata Nabi ni ahli sihir. Tu orang kafir lagi. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq. Ingat ayat ni. Orang kafir ni dia membantah dengan hujah yang batil semata-mata untuk menolak kebenaran. Nabi bagi Quran ni begini, dia pun dengar kagum betul, tapi kita tak boleh nak ikut dia. Habis tu kena kata apa? Kita katalah dia ni ahli sihir. Tak ada hujah. Tak boleh nak lawan Nabi. Yang ada apa dah? Degil. Modal dia degil tadi lah. Modal dia. Degil dan sombong. Tak boleh lawan hujah, pakai guna label. Ramalan ni pun ada juga lagu tu. Bila tak boleh lawan hujah, kita ni kalau duduk hujah lawan dia, kalau sikit-sikit dalil, kita tak ada dalil. Lepas tu nak buat mana? Panggil label. Batil, dia panggil hujah yang batil. Ya. Duk bergaduh budak-budak ni dah. Mula-mula duk bergaduh. Tak boleh lawan, mulalah sebut nama mak lah, sebut nama pak dia lah. Dah, mak kau begini, bapak kau begini. Apa hal ni bergaduh? Kita bergaduh dua tak payah lah kan. Zaman budak pun lagu tu, pak ketua pun ada. Ya. Allahu Akbar. Boleh jadi benda ni fitrah boleh jadi. Nah, ada dalam diri gitu. Bila lawan tak boleh lawan hujah, mulalah label. Jangan guna lagu tu. Hujah kita Quran dan juga As-Sunnah. Hadis, Quran dan hadis, perkataan para sahabat dan perkataan para ulama yang benar. Bukan semua yang digelar ulama tu boleh ambil kata dia. Sebab kalau kira Yahudi, dia pun panggil ulama kepada rabai dia tu. Kalau tanya nak Kristian, dia pun panggil padri dia tu, kira ulama dia lah. Tapi akhirnya ulama-ulama itulah yang menyesatkan. Hak betul ialah al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris nabi. Hak tu kita nak ikut. Apa dia? Ulama yang mana bila datang kepada kita membawa perkataan-perkataan nabi, membawa wahyu yang nabi sampaikan kepada umat dia. Nama pun al-ulama warasatul anbiya. Kalau duk main ulama tu dia kata saya ajar begini-gini, mana sumber dia? Mimpi, saya mimpi. Kalau mimpi tak nama pewaris nabi. Macam mana nak mewarisi nabi kalau mimpi? Nabi tidak mewariskan mimpi. Al-ulama warasatul anbiya. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma. Nabi ini, para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi dia mewariskan ilmu. Jelas Nabi kata, Nabi wariskan ilmu, bukan mimpi. Kalau dia mari cerita saya mimpi, tok guru saya mimpi, modal dia mimpi, maka itu bukan hujah. Itu bukan warisan ulama, itu bukan warisan Nabi. Warisan Nabi ini adalah taraktu fikum amrain. Nabi kata, aku tinggalkan bagi kamu dua perkara. Nabi sendiri sebut, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Selama kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Apa dia Nabi kata? Kitabullah, Quran kita dah baca ni. Wa sunnatu rasulih, wa sunnata rasulih, dan sunnah rasulnya. Jadi inilah warisan. Sebab tu kita duk kempen ni. Bukan nak kata kita betul, tapi tak, ini adalah hakikatnya kita dan seluruh umat manusia kena berpegang kepadanya, kerana inilah warisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq. Jangan berhujah dengan benda batil untuk menolak kebenaran. Orang datang bawa kepada kita Quran dan hadis, bila dengar aja kita sepatutnya sami'na wa ata'na. Itu sifat sebenar. Jangan kata bila datang kepada Quran dan hadis, biarlah ni pok-pok hak Quran, hak ni pok-pok ni geng-geng nak kepada sunnah Nabi. Kita tak, kita ikut para ulama, dia kata.
Ataupun kita tak, lama dah kita dah buat lagu ni sudah menjadi amalan nenek moyang kami, takkan kami nak tinggal. Itu semua ayat-ayat yang menunjukkan sifat degil dan menolak kebenaran dengan hujah yang batil. Okay? Jangan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kalau orang yang kufur, jelas kufur dia, kalau berhujah dengan orang-orang non-muslim, ada yang hak cerdik tu ada juga. Dia berhujah tapi akhir sekali memang dia akan stuck lah, dia tak boleh nak pergi. Sebab hujah Quran dan hadis ni memang wahyu. Superior, dia punya ni memang tak akan salah lah pasal hujah Quran dengan hadis ni wahyu kan. Kita tengok berdebat orang kafir dengan orang Islam, akhir sekali memang dia suruh hujah, kita lah sebagai beriman, kita tengok betul lah kita ni. Kita tengok dia punya jawapan, kadang-kadang memang mengarut lah. Tapi degilnya mereka sehingga akhirnya mereka tetap juga menolak kebenaran, melainkan orang-orang yang hati mereka tetap lembut dan terbuka kepada hidayah, dengan hidayah dari Allah, akhirnya mereka beriman. Allahu Akbar. Malam saya tengok satu video Tok Cha, tahu Tok Cha? Tok Cha ni kita panggil Tok Cha Siam, kita panggil apa? Mang ke dah? Mong tu panggil bahasa kita apa? Sami. Kelantan panggil Tok Cha. Sami Siam. Cakap bahasa Patahan ni, cakap bahasa. Dia kata dia pun, kita mengaji siapa pekat kita pun kenal Tuhan ni. Dia kata. Kita pun kenal Tuhan. Memang betul orang Islam. Dia kata, memang betul orang Islam. Tuhan ni dia satu je. Tuhan orang Islam tu Allah tu. Lepas tu siap dibaca lagi, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh baca lagu tu. Tapi dia tetap tak baca. Dia tetap Sami. Ada lagi zaman ni kita. Dia boleh baca ayat Quran, tapi dia tetap tidak meninggalkan ajaran dia asal. Ini dipanggil antara sifat itulah. Dia tahu sangat kebenaran. Quraisy zaman Abu Jahal pergi dengar Nabi baca Quran, curi-curi dengar. Lepas tu macam mana? Tetap juga tidak beriman. Tak nak. Kita tuduh dia macam-macam. Ni perangai Yahudi lagu dia juga. Kita baca sejarah Hatib Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah ni isteri Nabi, antara isteri Nabi hak paling cantik lah. Ni Safiyah ni memang cantik. Saya baca semalam, kebetulan ada cerita lah ni kan, cerita bab-bab ni Alif 3 ni kan, Alif poligami ni macam-macam keluar cerita. Tapi kalau kita baca ya, apa tu dah kata Nabi dulu kahwin hak janda-janda je, tak kahwin dengan hak muda ni. Mungkin dia pada dia ni, kalau nak kahwin poligami kena cari umur 40, 50, 60 pada dia lah. Lepas tu adalah seorang tu dia jawab balik, kena adil kepada Nabi sendiri. Bila kita kata Nabi kahwin dengan janda tu, bukan bermakna Nabi ni tangkap muak je dah. Isteri-isteri Nabi ni wanita-wanita terpilih. Jadi salah satunya disebutlah bahawa Safiyah binti Huyai. Safiyah ni anak bangsawan Yahudi. Dan dia memang lawa. Sehingga wanita-wanita Ansar, wanita Madinah, bila Nabi sampai bawa Safiyah tu duduk Madinah, orang mari rumah Nabi, perempuan-perempuan mari rumah Nabi nak tengok kecantikannya Safiyah. Safiyah binti Huyai ni memang dia cantik. Tapi saya bukan nak cerita dia, nak cerita ayah dia ni, bangsawan Yahudi nama dia Akhtab ni. Huyai bin Akhtab. Dia bangsawan Yahudi Madinah. Bila dia Nabi sampai ke Madinah, Huyai bin Akhtab ni dia cakap dengan sepupu dia ataupun pakcik dia. Kata dia huwa. Bila dia tengok Nabi,
Dia kata, dia dah kata. Dia dah kata. Sebab dia tengok Nabi tu sama seperti yang ada dalam kitab Taurat. Huwa, dia tanya, dia ke? Kata pakcik dia betul, dia lah. Hak seperti mana dalam kitab kita ni lagu mana? Dia. Lepas tu, dia pun tanya lagi pakcik dia. Lepas tu kita lagu mana? Dia tanya, kita lagu mana? Dah betul ni Nabi dia. Dalam kitab kita tu sifat dia. Lepas tu kita macam mana? Kata dia, tidak ada dalam hatiku melainkan memusuhi dia. Dia tahu dah dalam kitab dia ni sama seperti Nabi. Kitab sifat Nabi sama seperti Taurat. Tapi tetap dia kata, aku tetap akan memusuhi dia. Kerana Nabi bukan orang Yahudi. Ini sifat yang kedegilan yang ada. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haq. Hujah mereka batil. Tapi yang penting mereka guna tu asal boleh tolak kebenaran. Tutup buku. Mari hujah begini. Oh kata ni pokok dia habis selesai. Ni golongan-golongan Wahabi contohnya, habis tutup buku. Ni golongan-golongan apa ni? Ekstrim, tutup buku. Mana hujah dia? Kalau betul itu daripada Nabi, terima. Bukannya kita kata kita guna label dan sebagainya. Tak. Hujah kita adalah kebenaran, Quran dan juga Sunnah. Apa hak Nabi kata, apa hak Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sami'na wa ata'na. Semalam ada seorang ustaz, dia Ustaz Ibn Rijal. Dia ni ustaz famous jugalah, tapi dia bagi banyak dia cenderung kepada Asy'ariyah lah. Bila dia bahas tentang ni seorang doktor PhD dekat kita ni yang mendakwa orang Melayu ni keturunan Nabi Ibrahim. Pernah dengar? Dia kata orang Melayu ni keturunan Nabi Ibrahim daripada isteri dia yang nama dia Katurah. Tak pernah dengar? Oh, muncul orang kita tak payah dengar. Kalau tak payah dengar, tak payah cerita lah. Dia kata Nabi Ibrahim ni ada isteri Siti Sarah, Siti Hajar. Lepas tu ada yang kata dia ada gundik, seorang nama dia Katurah. Ada yang kata isteri, ada yang kata gundik. Maka seorang pengkaji orang Melayu ni, doktor, tapi dia doktor bahasa Arab. Cuma dia minat sejarah, dia buat kajian, perempuan. Kaji, akhir sekali keluar natijah dia, orang Melayu ni, Katurah ni sebenarnya seorang puteri daripada Campar Kemboja tu. Lepas tu daripada tu keturunan Melayu ni berkembang. Kita ni anak cucu kepada Nabi Ibrahim juga. Kalau gitu juga sepupu dengan Yahudi tu. Nak kata lagu tu kau lagu mana? Akhir sekali orang bantah kajian. Sebab dalam kajian dia, antara sumber yang diguna ialah Wikipedia. Bila guna Wikipedia ni, kita mendengar pun kata alah out lah kalau guna lagu ni. Yang kedua, tak ada sumber daripada sumber Islam yang menyatakan Nabi Ibrahim ni ada anak lain daripada dua Nabi. Sebab Allah Ta'ala jelas, wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilah. Allah Ta'ala sebut dah. Kemudian banyaklah sumber-sumber yang ada tentang Katurah ni pun hanya dalam kitab-kitab Yahudi je ada. Tu pun gundik. Dia ni kata bukan gundik dia, profesor ni kata bukan gundik sebab dia ni puteri raja. Banyak macam lah cerita. Adalah seorang ni, orang ni bukanlah ustaz sunnah, bukanlah ustaz sunnah, tapi dia bila dia pertikaikan kajian ni, dia tanya mana hujah. Tu ada dalam komen tu, ni Wahabi lah ni, sikit-sikit minta hujah. Marah dia kata, takkanlah sebab minta hujah ni tu kena label Wahabi. Marah dia. Kalau gajah tu makan tebu, kita pun makan tebu, takkanlah kita jadi gajah? Tak dia. Sedap juga hujah dia.
Sifat cari hujah ni mesti sifat orang, setiap orang Islam. Bukan sifat orang yang digelar sebagai Wahabi je dah. Kita orang Islam ni bila kita dalam agama kita diminta untuk mencari dalil. Diminta untuk mencari dalil. Kata arwah Tok Guru ni Aziz dulu. Dalil ni tujuan dia untuk memandu manusia. Yang mana dia boleh faham, dia boleh tahu, dia reti bila dia baca. Hak tak perlu dalil ni binatangnya. Lembu kalau kita suruh kanan, dia ambak pergi kanan. Lembu tak ahnya, apa aku nak kena kanan? Ikut je lah muka dia lembu. Betul ke tak? Tak payah baca dah, dalil lembu. Lembu pergi kanan. Mu tahu tak dalil kena pergi kanan macam mana? Tak ada. Lembu ni kita hambak, kita pukul kak, pergilah dia ni. Kita nak pergi kanan, kau kiri, kau muka je lembu. Tapi manusia ni bila nak buat sesuatu, nak buat benda A ke B, dia kena ada dalil, petunjuk. Apa kita kena buat macam tu? Kerana kita ni ada akal, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan hujah kita adalah hujah yang benar. Bukan berhujah dengan kebatilan untuk menolak kebenaran. Sebaliknya berhujahlah dengan kebenaran untuk menolak kebatilan. Okey? Sebab ni perangai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wattakhadhu ayati wama unziru huzwa. Dan mereka jadikan ayat-ayatku dan amaran yang diberikan kepada mereka sebagai ejek-ejekan. Bila bawa dalil daripada Quran dan mereka malah mengejek. Sikit-sikit dalil. Ayat gitu kadang-kadang keluar. Tapi orang-orang yang tu bila dibacakan ayat Quran, orang kafir, itu Quran, kami tak beriman dengan Quran. Okay? Ataupun mereka memperolok-olokkan. Mereka kata tu kitab lama lah. Mereka kata ni ditulis oleh Muhammad sendiri dah. Muhammad ciplak kitab yang terdahulu lah. Macam-macam dia kata. Padahal dari sudut hujah tidak ada mereka. Kalau betul ciplak, maka buatlah juga. Mereka tak mampu. Kalau baik betul Nabi Muhammad reka, kamu pun rekalah juga. Mereka tak mampu. Dan mereka juga tahu mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi bukannya panggil sihir dan sebagainya. Macam Fir'aun dengan Nabi Musa. Ahli sihir sendiri dah mengaku ni bukan sihir. Dah. Ahli sihir sendiri beriman. Tapi dia kata apa? Ni pak mupakat dengan dia dah lah ni. Akhir sekali dia menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam. Malah dia pergi bunuh oleh ahli sihir. Tidak, bukan kerana apa? Kerana degilnya dia daripada menerima kebenaran. Inilah penyakit-penyakit yang ada yang perlu kita hindarkan. Itulah kedegilan dan enggan menerima kebenaran. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Dan sekiranya tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya. فَأَعْرَضَ عَنْهَا, lalu dia berpaling daripadanya. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan lupa kepada apa yang dilakukan, apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Okey. Inna ja'alna, dan kami sesungguhnya, disebabkan bawaan mereka yang buruk itu, kami jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka, menghalang mereka daripada memahaminya. Okay. Orang yang paling zalim ialah orang yang berpaling daripada ayat Allah. Bila Allah dibacakan kepada mereka, mereka berpaling. Wanasiyah, dan mereka lupa kepada apa yang mereka buat dulu daripada amalan-amalan buruk. Lalu Allah Ta'ala kata, disebabkan itu kami jadikan kepada hati mereka penutup yang berlapis-lapis, sehingga akhirnya mereka tak faham Quran. Wa fi adhanihim waqra, dan kami jadikan pada telinga mereka penyumbat.
yang menyebabkan mereka pekak. Apa maksudnya? Maksudnya antara sebab manusia tidak mendapat hidayah ialah kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Di wanasiya ma qaddamat yadah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang menutup hati daripada kebenaran ni ialah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Sebab tu antara kemudaratan maksiat adalah menutup hati dari kebenaran. Kita kena minta senantiasa istighfar kepada Allah. Mintalah, sebab kita bimbang hati kita ni takut dengan maksiat tu tertutup. Dulu kita baca satu kitab nama dia Ad-Da'u Wad-Dawa dekat Masjid Mustaqim dulu. Habis kitab tu kita baca. Penyakit hati dan ubatnya. Kata Ibnul Qayyim, asal Ibnul Jauzi, dia kata hati ni dia seperti raja dalam diri, yang mana dia memiliki benteng yang jernih seperti kaca. Bila seseorang tu musuhnya syaitan tu mari nak menyerang hati, dia ada benteng yang menghalang dia, dan dia boleh nampak macam mana tipu daya syaitan tu nak masuk pada dia. Tapi bila dia buat maksiat, maka akan ada satu titik hitam dekat benteng dia tu. Lama kelamaan, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Sampailah kalau tiba-tiba maksiat tu banyak, dulu hatinya raja ni, dia nampak apa yang ada di keliling dia dan dia berkuasa menentukan apa yang nak buat, apa yang tak nak buat. Tiba-tiba dengan sebab kemaksiatan tu, dinding tu tertutup dan hitam. Jadilah sang raja berada dalam kurungan yang gelap gelita. Hati ya. Akhir sekali tidak dapat membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. Apa yang menyebabkan hitam? Amalan manusia sendiri. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Ibnul Jauzi, yang menunjukkan bahawa kita ni, orang panggil hidayah betul memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tiba-tiba manusia itu terpaling daripada hidayah, terpesong daripada kebenaran, maka janganlah dia salahkan Allah, sebaliknya dia salahkanlah dirinya sendiri. Sebab apa? Tidak ada yang menghalang manusia dari hidayah Allah melainkan apa yang mereka lakukan. Sedangkan Allah ni bak hidayah, dia bagi banyak. Quran dia bagi, Rasul dia hantar, macam-macam fitrah dia ada dalam hati. Tidak ada yang menolak hidayah Allah melainkan kemaksiatan dan dosa yang mereka sendiri lakukan. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha. Tidak ada orang yang paling zalim berbanding orang yang mana dibacakan kepada mereka atau diingatkan kepada mereka ayat-ayat Tuhan, kemudian mereka berpaling, tak dengar. Tidak dengar ayat Allah Ta'ala. Inna wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia lupa apa yang dia buat. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan, hati mereka tertutup disebabkan apa yang mereka buat. Wa fi adhanihim waqra, telinga mereka pun dipekakkan. Jadi tak pekak, maknanya pekak tak dengar apa yang Allah Ta'ala. Bukan tak dengar dari sudut pekak, pekak sungguh dah, pekak dari sudut tak dengar kebenaran itu. Wa in tad'uhum ilal huda, sehingga kalau kamu ajak dia kepada hidayah, falan yahtadu idzan abada, mereka tidak akan terpandu kepada hidayah itu buat selama-lamanya.
Ini yang kita minta perlindungan dengan Allah. Janganlah Allah haramkan kita daripada hidayah. Walaupun kita tahu kita ni bukannya jauh sangat, banyak jugalah dosa-dosa kita. Hanya sahaja Allah Ta'ala yang tutup aib kita daripada pandangan manusia. Cuma dalam keadaan itu kita mintalah dengan Allah, semoga Allah Ta'ala pertama ampunkan dosa-dosa kita. Yang kedua, janganlah disebabkan dosa-dosa kita Allah halang hidayah daripada masuk dalam hati kita. Kita minta juga kepada Allah agar Allah tetap ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan kita mintalah agar Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada kita pada apa yang diperselisihkan. Hak Islam dengan kafir tu setakat ni alhamdulillah kita terpandu dah lah bahasa kita lah ini. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi dah kepada kita hidayah Islam. Ada lagi hidayah yang mana perselisihan dalam Islam, betul tak? Sebab umat ni akan pecah juga. Nabi sendiri kata 73 golongan akan pecah umat Islam. Satu yang selamat, 72 dalam neraka. So kita minta dengan Allah setelah hidayah Islam ialah hidayah berada di jalan yang benar, istiqamah di atas jalan Nabi dan para sahabat untuk berada dalam golongan yang selamat, satu daripada 73. Bukan mudah. Hidayah ni kena senantiasa minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Kerana dialah Tuhan yang memberikan hidayah dan petunjuk. Dan tidak ada petunjuk melainkan siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab kata Allah dalam surah Al-A'raf menceritakan ahli syurga. Dia puji Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syukur kepada Allah yang bagi kepada kami ini hidayah, dan kami tidak akan dapat hidayah seandainya Allah tak bagi hidayah kepada kami. Jadi Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berhenti setakat tu dulu. Aku qauliyah. Memang dia lah kerja belakangnya tu. Ada peranan syaitan dalam ayat yang lain. Syaitan ni dia tukang hasut je, tapi hak tukang buatnya kita. Dalam ayat surah Ibrahim, lepas daripada semua manusia dihukum, syaitan akan khutbah yang terakhir. Tajuk dia bukan khutbah Nabi yang terakhir, khutbah syaitan yang terakhir. Dalam surah Ibrahim, wa qala asyaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Syaitan pun berkata setelah diputuskan semua perkara, ahli syurga nak ke syurga, ahli neraka nak ke neraka, syaitan pun berkhutbah. Wa qala asyaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Manusia, Allah dah bagi satu janji dan janji benar. Aku dulu pun ada janji, tapi janji aku tipu. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan sebenarnya waktu aku bisik, aku ajak kamu, aku tak ada kuasa pun nak paksa kamu, melainkan kamu saja yang ikut aku, kata syaitan. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Mu yang dengar, aku tak ada kuasa, aku ajak je, kamu yang ikut. Fala talumuni walumu anfusakum. Sehingga akhirnya syaitan kata, hari ini janganlah kamu salahkan aku, sebaliknya salahkanlah dirimu sendiri.
Syaitan kata gitu. Amaka wa fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku pun tidak boleh cela kamu, kamu pun tidak boleh nak cela aku hari ni. Kita semua tak boleh nak tolong satu sama lain. Semua hak mana ikut aku kena berada dalam neraka. Tapi aku berlepas diri, syaitan kata. Jadi akhir kesudahannya kembali kepada panggil hidayah Allah kepada kita, dan kita minta bagi Allah Ta'ala ni jadikan kita ni orang yang tunduk kepada wahyu. Tu je. Syaitan memang peranan dia sepanjang masa menyesatkan kita. Tapi yang membenarkan bisikan syaitan kita, dia tak boleh nak paksa kita. Dia tak boleh nak paksa. Jangan, dia kata setakat bisik, jangan solat. Kalau kita rasa tak, aku nak pergi solat, paksa dia, kita salah. Syaitan ni dia tak boleh paksa, cuma dia duduk hasut. Orang pun termakan hasutan dia. Jadi Allah Ta'ala kata innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Kamu kena jadikan dia tu musuh. Maknanya kalau tanya-tanya kita tu ada juga mari berasa malah tu tak. Mari malah. Orang duk tengok telefon tu azan bunyi tu kita duk galik lagi tengok telefon. Ali khabar-khabar bunyi qomak sudah. Derah pergi. Kadang-kadang tengah tu kena ingat dia. Panggil dah tu. Azan tu bila panggil dah tu. Mana kita kadang-kadang kena gagahkan diri nak tinggalkan maksiat tu. Tutup, ambil wuduk, pergi sembahyang. Duduk kedai restoran sedap-sedap makan, duduk sembang, makannya habis dah, cuma sembang tak habis lagi. Bunyi azan, sambung lagi. Kena gagahkan diri. Berhenti dah ni. Kita orang panggil dah tu. Begitulah kita. Nah, kita sebenarnya syaitan tak ada kuasa. Kita Allah Ta'ala bagi akal dan juga kekuatan ni. Cuma kita kena minta bantuan daripada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Okay? Kalau syaitan manusia lagi dahsyat lah. Sebab dia ada hati syaitan dan dia ada kuasa manusia. Syaitan manusia berat lagi ya. Allahu Ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.